Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar suara puan tak? Boleh dengar suara saya? Mirza? Mirza tolong jawab. Azri? Boleh dengar tak suara puan? Azri? Boleh. Okey, sebab kita tak nak buang masa, kalau ada 4 orang pun 4 orang sajalah. Ya, puan akan mulakan kelas. Okey. Hari ini kita nak buat CQI untuk DET 50063 supaya awak dapat menjawab peperiksaan final, insya-Allah lah, peperiksaan alternatif. Jadi ini bukanlah soalan ya, soalan yang akan keluar pada peperiksaan akhir atau peperiksaan alternatif, tapi cuma untuk memberi guideline kepada awak ya. Memberi pandu arah kepada awak bagaimana untuk menjawab soalan-soalan apabila awak berdepan dengan CQI, berdepan dengan peperiksaan alternatif. Ya. Yang pertama kita terbahagi kepada dua lah. Puan akan buat soalan tu dalam dua bentuk, iaitu yang pertama dalam bentuk pengiraan, yang satu lagi dalam bentuk teori. Jadi dia akan ada dia ada 4 soalan. Maksudnya dia akan ada teori pengiraan soalan 1. Kemudian soalan 2 pun macam tu. Teori pengiraan, soalan 3 pun macam tu, teori pengiraan, dan soalan 4 pun macam tu, teori pengiraan. Dan kita ingat soalan-soalan yang kita kemukakan nanti ni dah tak ada dah apa tahap 1, tahap 2 nah. Kita takkan tanya dah tahap 1, tahap 2 sebab selalunya sangat mudahlah untuk dijawab oleh pelajar. Jadi kita mulakan dengan tahap 3. Jadi berat sikitlah untuk awak menjawab dia. Bukan kata saya saja buat soalan macam tu, tapi semua subjek-subjek lain, bukan sahaja di JKI, malah semua di JPPKK telah menetapkan soalan awak mestilah pada tahap C3 dan ke atas. Itu maksudnya tahap tu tinggilah. Ya, tahap aplikasi. Jadi supaya awak boleh jawab, hari ni awak bolehlah kan, awak nampak idea sikitlah macam mana nak jawab. Saya buatlah CQI ya, program CQI DET 5600 ya. Okey. Di akhir nanti ni, ya, di akhir nanti saya minta awak upload balik ya. Awak tulis ya, tulis balik, dan saya minta besok awak masukkan dalam SIDOS. Saya akan buat satu platform untuk DET 5B upload. Ya. DET 5B upload masa situ. DET 5C itu hanya orang kata sebab nanti saya peperiksaan alternatif berlangsung. Bila peperiksaan alternatif berlangsung, memang jawapan awak kena upload dalam SIDOS. Ya, saya dah tetapkan awak kena upload dalam SIDOS. Bukan lagi ambil gambar masuk dalam WhatsApp, bukan lagi ya. Kita tak mau keadaan macam tu dah. Ya. Kita nak semua upload dalam SIDOS. Dan masa yang diberi hanyalah 4 jam. Jadi 4 jam tu ialah semua. Termasuk daripada awak menjawab soalan, awak ambil gambar ke macam mana ke, bentuk dia PDF lah. Sebaik-baiknya awak hantar dalam PDF. Dan awak juga kena pastikan nama yang awak tulis nanti ni ialah awak tulis nombor pendaftaran awak. Ya, nombor pendaftaran, lepas tu buat nama sikit. Nombor pendaftaran tu yang penting. Sebab dan nama kecil kena tulis juga kat bawah dekat jawapan awak tu supaya saya tahu bahawa ini adalah nama awak. Nanti saya tulis dalam WhatsApp lah bentuk ataupun format bagi saya apa yang saya nak bila awak hantar jawapan awak nanti. Ya. Walaupun ini hanya olok-olok, tapi tak apalah, sekurang-kurangnya awak dapat idea cara nak hantar. Ingatlah, hantar dalam SIDOS. Okey, kita tengok pada soalan nombor 1. Ya. Contoh dia kita bagi kat sini, soalan nombor 1 ialah kita nak kira. Ya, diberi soalan tu 60, contohnya diberi sini 2 kutub. 60 Hz induction motor. Ya, membekalkan 18 kilowatt to a load kepada beban pada kelajuan 2880 RPM. Jadi ada 4 benda yang dia nak di situ. Ya. Contoh di sini adalah contoh dalam bentuk yang akan berlaku, ya. Yang perlu awak jawab nanti ni. Jadi awak kena jawab motor slip, induction torque in the motor, speed of the torque kan. Awak juga kena jawab
kuasa yang dibekalkan kepada motor bila torque dalam keadaan double. Jadi awak kena boleh jawab lah. Jadi saya bagi ni soalan ni. Soalan ni malah tak sama dengan soalan alternatif awak. Tetapi bila awak jawab ni, awak akan dapat satu guideline untuk menjawab soalan perasaan alternatif. Ya. Kalau mereka tak masuk, baik fikir mereka. Ya. Okey, kita tengok pula jawapan dia. Ya. Jawapan dia macam mana kita bentuk jawapan dia. Okey, yang pertama tadi kita nak motor slip. Ya. Diberi di situ ialah motor slip. Macam mana kita nak kira motor slip? Mestilah slip tu S kan? Ialah N kelajuan sinkronus tolak dengan kelajuan bagi motor bahagi dengan kelajuan sinkronus. Di mana kita tahu bahawa kelajuan sinkronus kita ialah 3000. Yang mana kita kira daripada 120 F per P tadi ni. Ya, daripada nilai yang diberi sebelum tadi ni. Kan? Yang diberi pada tadi ni. Maka kita kira-kira. Oh, silap ni. Ya. Tak mana awak nampak kesilapan jawapan saya? Ni sepatutnya yang ni ialah bukan 50 Hz ni. Kan? 60 Hz kan? 50 Hz. Di sini kat soalan tulis 60 Hz. Tiba-tiba di jawapan 50 Hz. Perasan tak? Kau tak nampak pun. Okey. Jadi 50 Hz yang ni. Perasan? Okey. Sepatutnya 50 lah kan? Okey, soalan ni ada kesilapan sikit lah. Ya, pada soalan tadi saya tulis 60 Hz, sepatutnya 50 Hz per 2. Itu sama dengan 3000 RPM. Jadi 3000 tolak dengan 2880 bahagi dengan 3000 adalah sama dengan 0.04. Dan kalau kita lihat dalam peratus, nilai dia akan menjadi 4%. Ya. Jadi ini adalah nilai yang kena kilas sebab dia tanya slip of the motor. Okey, kita kembali kepada soalan. Dia kata juga, in the induced torque. Kita nak kira nilai induced torque. Ya, torque yang terjana dalam motor. Apakah nilai torque yang terjana? Jadi kita nak kira, tak ada, dia tak bagi dalam tu keadaan tu banyak keadaan yang dia tak bagi. Jadi kita kena bagi satu anggapan. Ya. Anggapan kita contohnya di sini kita bagi P converter sama dengan P load. Ya. P pada bahagian conversion dia sama dengan P bahagian beban. Dan T induction adalah sama dengan T load. Jadi apabila keadaan ni kita katakan dia sama, maka bolehlah kita buat T induction sama dengan P conversion bahagi dengan omega M. Ya, P conversion bahagi omega M untuk mendapatkan nilai T induction tadi ni. Ya. Dan 18 lah. Mari kita tengok balik nilai. Nilai soalan dia memang dibagi 18 kan? 18 kilowatt kan? 18 kilowatt darab 10 kuasa 3 bahagi dengan 2880 darab 2 pi per 60. Kenapa dia bahagi dengan ni? 2 pi per 60 ni sebab dia nak dapat unit dalam radian per second. Ya? Maka kita dapatlah 59.68 Newton meter. Ya, itu untuk soalan satu bahagian pertama. Kemudian kalau kita tengok pula masih lagi dalam soalan satu, apa yang kita minta yang ketiganya? Yang kita minta yang ketiganya ialah kelajuan bagi motor jika daya kilas adalah double. Ya, kalaulah daya kilas kita double, tadi kita dapat dah nilai daya kilas kita. Berapa nilai daya kilas yang kita dapat dalam soalan tadi? Daya kilas torque ni daya kilas lah kan? Daya kilas itu kita dapat 59.68. Jadi kalau daya kilas double, kita akan dapati slip kita akan bertambah kali double juga. Ya, bila daya kilas double, kita tahu bahawa torque kita juga akan double. Bila keadaan torque juga double, maka kalau tadi kita dapat torque kita S kita 10, S kita 4%, maka di sini kita boleh kira lagi sekali bahawa sekarang ni new slip kita S kita equals to 8. Ya? Sebab 4 kali 2, 8. Jadi boleh tak kita kirakan kelajuan? Ya, kelajuan kita boleh kira di mana kelajuan adalah sama dengan 1 tolak S kali dengan N sinkronus. Ya, yang ini sepatutnya saya buh dalam bracket lah. Ya, 1 tolak 0.08. Ya, sebab 8% tadi kan. Darab dengan
3000 sama dengan 2760 RPM. Seterusnya yang keempat, saya tengok P conversion. Kita nak tahu apa? Nombor 4 tu tadi. Soalan dia kata apa? Soalan dia minta kuasa yang dibekalkan kepada motor apabila daya kilas kita double. Ya? Apabila daya kilas kita double. Jadi, ya, bila daya kilas kita double, maksudnya 2 kali lah. Tu nampak tak? 2 kali 59.68. Kan? Daya kilas kita dapat 59.68 kan? Tadi ni, awal tadi. Perasan tak? Ni. Lembut 2 ni. Kan? 59.68. Maka kita juga darabkan dengan 2. Dan kita darabkan dengan omega M. Omega M kita dah tahu di sini kelajuan kita ialah sama dengan, ni putus silap ni, bukan NM lah, omega M. Omega M sebenarnya sama dengan 2760. Jadi bila kita darab kita akan dapat 34.5 kilowatt. Ya. Selesailah soalan 1. Ya. Jadi ada permasalahan ke daripada soalan 1? Nanti awak kena tulis balik tau. Saya dah recording ni. Nanti awak kena tengok balik dan awak kena hantar kat saya esok. Boleh? Boleh Bukan soalan 1 saja. Ada banyak lagi soalan. Okey, sekarang saya nak tengok pula soalan yang kedua. Okey, Encik Kuak. Sudah baca? Kuak Hanzi. Boleh baca, Kuak Hanzi? Hello. Ya, Puan. Macam. Yang question 2, Puan. Ya. The speed of 16 horsepower, 318 volt, 2000 RPM separately excited DC motor is controlled by a 3-phase full converter. The field current, which is also controlled by a 3-phase full converter, is set to the maximum possible value. The AC input in a 3-phase Y-connected 208 volt 60 Hz supply voltage. The armature resistance is RA equal to 0.4 ohm. The field resistance is RF equals to 350 ohm. And the motor voltage constant is kV equal to 1.2 VA RAD. Okay, radian per second. Radius per second. The viscous friction and no load losses are negligible. The inductance of armature and field circuits are sufficient enough to make the armature and field currents continuous and ripple free. Determine the delay angle of the converter in the armature circuit if the motor supplies the rated power at the rated speed. Okey, sudah cakap tu. Okey, daripada nilai-nilai yang kita dapat ni, ya, kita dah dibagi. Kemudian dia dah bagi nilai-nilai parameter-parameter yang kita kendaki, tapi dia juga mengatakan bahawa geseran likat dan kehilangan tanpa beban adalah diabaikan, negligible kan, kita abaikan dia. Dan inductance dalam litar amateur ni dengan medan ni tadi ni adalah cukup
Cukup untuk arus, angkir dan medan kita berterusan dan bebas riak. Maksudnya keadaan ni adalah keadaan normal yang mesti berlaku. Ya. Jadi baru soalan tu jadi mudah. Ya. Jadi yang pertama sekali ni bila kita nak jawab soalan, kita kena tengok. Okey, dia kata di sini, okey, motor tu adalah motor DC. Tetapi motor DC tersebut dikawal oleh 3 fasa. Full converter. Kita kena ingat formula 3 fasa full converter. Bukan lagi yang selalu kita buat dalam kelas iaitu 1 fasa kan. Hari ni kita tengok pula keadaan 3 fasa full converter. Ya. Di mana arus medan juga dikawal oleh 3 fasa juga, full converter juga. Full converter tu maksudnya full wave converter lah. Dan kita setkan ke nilai maksima. Macam selalulah kita selalu setkan nilai maksima supaya tak ada nilai kos dia sama dengan kos kosong sama dengan 1 ya. Okey, bagaimana solution dia? Kita tengok law ni kita nak dapatkan nilai alpha A. Ya. The delay angle. Dia kata alpha A ni kita nak apabila motor tu bekerja pada kuasa kadaran dan kelajuan kadaran. Ya. Mari kita lihat. Ya. Kalau kita lihat ke sini. Okey. Mula-mulanya seperti biasa kita kena kira dulu kelajuan kita ya. Kelajuan kita tahu di sini ialah dia bagi situ 2000 RPM kan? Ni semua nilai kadaran ni 16 horsepower, 380 volt, 2000 RPM ni semua nilai-nilai rated value ya, nilai-nilai rated ya. Yang nilai kadaran. Jadi omega kita ni 2000. Omega bukan 2000. Omega ialah 2000 darab dengan 2 pi per 60. Nampak tak? 2000 kali 2 pi per 60, maka kita dapatlah 209.44 radian per second. Ya. Kemudian kita ada voltan fasa. Sebab ni 3 fasa, dia jadi berlain sikit lah daripada yang selalu kita buat. Kita kena cari dulu nilai voltan fasa kita. Di mana voltan fasa ialah sama dengan voltan talian kita bahagikan dengan punca kuasa 3. Sama dengan 208 bahagi punca kuasa 3. Di mana kita dapat voltan talian ni? Ya, daripada dalam soalan tadi dia dah bagi bahawa voltan talian kita bernilai ni dekat Y connected 208 volt tadi 60 Hz kan. Yang tu menunjukkan voltan talian. Okey, kita dapat tu nilai tu, maka kita dapati okey bila kita kira dapatlah 120 volt kan. Dan kita kena tahu juga apa nilai V maksimum. V maksimum sama dengan 120. Sebab ni nilai RMS ya, 120 volt ni adalah nilai RMS. Maka nilai maksimum ialah 120 ataupun nilai puncak ya. Darab ke bahagi. Kita darab ke bahagi tu. Darab bahagi dah. Punca kuasa 2. Puan rasa darab tu. Salah tu kan. Darab dengan punca kuasa 2. Jadi kita dapat 169.7 volt. Dan kita juga tahu 1 horsepower sama dengan berapa ni Mio? 1 horsepower sama dengan berapa Mio? Mio? Tak ada. The rated armature current is I rated sama dengan 16 kali dengan 749. Di manakah 16 ni? Kita dapat daripada mana? Nilai rated dia. 16 kali 746 bahagi dengan 380 sama dengan 31.41. Di manakah kita dapat nilai 16 ni? 16 ni sebenarnya adalah nilai daripada soalan dia. Mana soalan dia? Kita pergi balik kat soalan dia. Okey, 16 horsepower, 380 volt, 2000 RPM. Jadi kita nak bahagikan 16 horsepower ni kita bahagi dengan 380 volt ni untuk mendapatkan nilai arus kadaran kita ataupun rated current rated value dia. Ya. Jadi untuk mendapatkannya kita terpaksa darab dulu dengan 746. Kan? Baru kita bahagi dengan nilai voltan dia. Sebab kalau kita tak darab dengan 746, kita tahu 746 ni barulah nilai dalam watt kan. Dalam watt, sedangkan nilai yang diberi ialah
dalam horsepower ya, 16 horsepower. Jadi kita dapatlah nilai maksimum. Kita maksimum value ya, alpha dia mesti sama dengan kosong ya. Alpha F sama dengan kosong. Kalau dia kata je maksimum mesti alpha F sama dengan kosong. Maka kita pun boleh kira VF. Ya, VF sama dengan 3 punca kuasa 3 Vm per pi. Ya. Vm ni sepatutnya dia ada lagi lah cos alpha kan. Tapi disebabkan cos alpha kosong ni 1, ya, cos kosong ialah 1. Maka nilai tu dia jadi maksimum dah, ya. Dia jadi VF tu nilai maksimum. Maka kita masukkan saja nilai-nilai yang kita dah ada. 3 punca kuasa 3 darab dengan 169.7 ni bahagi dengan pi. Maka nilai tersebut ialah sama dengan 280.7 volt. Dan seterusnya kita dapatlah nilai IF. Ya, IF sama dengan VF per RF sama dengan 280.7 bahagi dengan 380. Di manakah 380? Daripada soalan. Soalan dah nyatakan nilai voltan kebetulan ya, nilai RF kita memang 380 nak sama pula dengan ni tadi ni apa nama? Kita tengok kan puan tersilap. 350 nah, awak tukar balik lah. Ni puan tulis 380 kat sini. Nah. Tukar sini 380 dalam soalan nanti. Sepatutnya sini 380 lah. Ya, senang kita perbetul dekat soalan. Supaya jawapan tak payah ada salah, kan? Jadi equals to IF kita daripada hasil pengiraan maka kita dapat 0.739 ampere. Jadi apakah nilai EG? EG sebenarnya adalah sama dengan kV omega IF ya. kV omega IF itu sama dengan 1.2 kali dengan 209.44 kali dengan 0.739 maka dapatlah nilai 185.73. Kemudian armature voltage. Apakah nilai armature voltage? Armature voltage VA equals to EG tambah IARA. Ya. Di mana nilai tersebut kita tu EG ni tadi kita dah kira dah kan. 185.73 ni tambah dengan IARA. IARA ni lah. IA kita 31.41, RA kita 0.4. Maka kita dapatlah nilai 198.3 volt. Maka kita bolehlah dapatkan nilai VA iaitu sama dengan berapa ni. 138 ni kita tahu bahawa sebenarnya dia sama dengan formula ni. 3 punca kuasa 3 kali dengan 169.7 per pi cos alpha A. Dan kita bolehlah kira-kira balik dan kita dapati nilai alpha A sama dengan 45.09. Ya. Ni baru satu. Baru satu soalan ya. Kita baru menjawab soalan satu kecil ni. Satu Roman ni ya. Kita belum lagi menjawab soalan yang kedua ya. The speed if the delay angle is the same in one. Dia kata kita law ni kita nak cari kelajuan pula. Tadi kita nak cari delay angle kan. Law ni kita nak cari kelajuan pula apabila delay angle ni sama balik dengan had nombor 1 tadi. Ya. Dan armature current at no load is 15%. Armature current kita bukan nilai armature current yang tadi. Tapi ialah 15% daripada IA rated value. Jadi tentulah kita kena cari nilai IA yang baru kan. IA yang baru, di manakah kita nak cari nilai IA yang baru? Okey. IA yang baru ialah 15% daripada 31.41 maka kita dapat 4.71 ampere. Ya. Dan untuk mengira ya kelajuan tanpa beban tu sebenarnya banyak lagi equation yang lain yang patutnya kita kena buat dulu sebelum kita boleh mengira kelajuan tanpa beban kita. Itu kita kena kira EG dia berapa nilai kan. EG berapa nilai, EG sama dengan VA tolak IARA, seterusnya awak akan dapat 196.42 dan barulah awak dapat omega ya. Omega awak dalam kes ni bila awak kira-kira awak akan dapat 221.49 radian per second. Ya. Di mana N sama dengan 221.49 ni sebenarnya kita kena darab dengan 60/2 pi. Jika di dalam soalan dia minta dalam RPM. Sekiranya dia tak minta cukupnya kalau awak tak perlu kira pun. Awak just ambil nilai radian per second pun dah cukup lah kalau dia just tanya kelajuan ya.
Maksudnya yang bawah ni bukan kata tak ada markah, tapi kalau dia minta dalam soalan, ya. Dan apakah nilai speed regulation? Speed regulation is defined as no load speed tolak full load speed bahagi dengan no load speed ni apa ni? Ada formula ni pun tertindih, ya. Sebenarnya pembawah tu tak ada apa ni. Apa dia main TD apa ke benda ni? Ini boleh buang ni. No load speed tadi kita dah kira 2115.06 ni tolak dengan 2000 bahagi balik dengan 2000, ya. Maka kita akan dapatlah satu nilai 0.058, dan kalau dalam peratusan darab dengan 100 maka kita dapat 5.8%, ya. Soalan 2. Habis dah soalan 2. Nak berhenti dulu ke? Terus. Puan nak terus, ya? Amy? Ya, Puan, teruskan. Ya, okey. Okey, soalan nombor 3. Sekiranya kita ada 400 volt DC motor yang mempunyai rated armature current dia 75 ampere. Tolong Ayu baca. Ya, Puan. Tolong baca. A 400 voltage DC motor has a rate armature current of 775 ampere at a speed of 880 per minute. The armature resistor of the motor is 0.4 ohm and field resistor is 130 ohm and the radiation loss is 1 kilowatt. The load of the motor is directional. Calculate the no load speed of the motor. Second, the motor speed during regenerative braking if armature current is 45 ampere. The load torque during regenerative braking. The EMF during regenerative braking. The generator power during regenerative braking and the power loss under regenerative braking. Okey, sekarang ni kita nak kira pula kita nak kira kelajuan motor semasa keadaan pembrekan, ya. Sebelum ni kita duk kira kelajuan motor masa dia tengah bergerak, kan. Tapi lah ni kita nak kira masa pembrekan tu pula. Apa yang terjadi kepada daya kilas dia, apa terjadi kepada kuasa dia dan sebagainya, ya. Jadi di sini dia dah bagi dah nilai-nilai kat kita ni. Sebenarnya nilai ni adalah nilai yang kita perlukan apabila kita nak kira, ya. Tetapi, okey, kita tengok keadaan nombor 1 Roman dulu, ya. Pada keadaan 1 Roman ni, no load speed of the motor, ya. No load speed of the motor ni maksudnya beban kelajuan tanpa beban bagi motor tersebut. Masa ni belum lagi berlaku pembrekan, ya. Nombor 1 Roman ni belum lagi berlaku pembrekan, tetapi untuk keadaan 2 sehingga 6 nanti ni setelah berlaku pembrekan. Jadi kita tengok yang satu dulu. Okey, calculate the no load speed of the motor. Kita tahu bahawa EA sama dengan V tolak IA RA. Jadi voltan bekalan kita tadi kita dah dapat 400, tolak saja dengan 0.4 kali dengan 75, kan. IA RA diberi dalam soalan, kan. IA 75, kan. RA 0.4 ohm, kan.
Jadi kita boleh masukkan saja nilai tersebut dan seterusnya kita dapatlah 370 volt. Ya, dalam kes ni juga kita tak pakai nilai K saja tetapi dia pakai K flux sebagai satu nilai angkatan atau nilai pemalar atau nilai constant ya. Jadi K flux kita sama dengan E kita ni yang kita dapat di atas ni bahagi dengan omega. Ya. Dan E kita tahu bahawa tadi kita dah kira 370. Ya, 370 ni kita bahagi dengan 2 pi darab dengan N kita per dengan 60. Di manakah N kita? Mari kita lihat. Daripada soalan N kita diberi ialah 880 RPM. Nampak tak? 880 revolution per minute kan? RPM. Okey. Jadi 880 ni dia bukan dalam nilai omega. Dia dalam nilai N. Jadi dalam nilai N kita kena darab 2 pi bahagi 60. Barulah kita dapat 4.02. Ya. Seterusnya barulah kita nak kira nilai ketika dia kata jika arus amatur tu dia bagi siap-siap ya. Arus amatur tu dia bagi siap-siap nombor 2 tu adalah 45 ampere semasa pembreakan berlaku regeneratif, disuruh kira lagi sekali kelajuan motor. Ya. Nilai arus diberi dengan nilai yang berbeza lah dalam kes ni. Jadi omega kita ialah sama dengan V1 per dengan K flux. Tapi K flux kita dah tahu kira tadi ni iaitu sama dengan berapa? 4.02 kan? Jadi masukkan saja nilai dia 400 tambah dengan 0.4 darab dengan 45 ya. Maka kita dapatlah 103.98 radian per second. Selalunya dia tak minta lah motor kelajuan ni dalam N ke apa kan. Dia minta kelajuan umum saja. Jadi terpulanglah kepada awak nak tukar ataupun tidak daripada N ni kepada RPM ya. Tak perlu pun tak apa, saya rasa tak perlu dah. Ya. Yang ketiga, soalan yang ketiga. Kita berbalik pada soalan tadi. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang kedua kita dah selesaikan jika arus angkir kita ialah 45 ampere kan. Yang ni 75, aset usul dia 75 ampere. Kemudian bila berlaku pemberikan arus angkir kita telah berkurang menjadi 45 ampere. Dan soalan yang ketiga, dia nak daya kilas beban. Ya, load torque during regenerative braking. Keadaan yang sama ya. Jadi calculate the load torque during regenerative braking. Torque T lah kan, selalu kita tulis sebagai T. T sama dengan K flux IA. K flux IA. Ini adalah formula untuk T ya. K flux IA. Jadi apakah nilai K flux kita? Kita dah dapat 4.02 tadi kan? Masuk je nilai 4.02 darab dengan negatif 45. Maka kita dapat terus nilai dia. Okey, yang ni pun kita tengok tadi hak atas tadi ni. Lupa nama. Memanglah VT tolak dengan RAIA3 bahagi dengan K flux ni tolak kan. Tetapi sebab 45 ampere ni adalah nilai semasa pembreakan, kita anggap ke arah dia terbalik. Tu yang dia jadi positif sini, ya. Tu sebab musabab menjadi positif sana, ya. Okey, daya kilas tadi bila kita darab dia kita dapat nilai yang negatif, iaitu negatif hasil darapan dia tu adalah 180.9 dan jangan lupa tuliskan unit sekali, iaitu unit bagi daya kilas ialah Newton meter. Ya. Kemudian kita kena kira juga yang keempat, dia nak awak kira calculate EA. EA itu adalah nilai EMF dia lah semasa regenerative braking. EA sama dengan K flux omega sama dengan 4.02 darab dengan 103.98, iaitu sama dengan 418 volt. Di mana P sama dengan IV, ya. Iaitu sama dengan 75 kali dengan 400. Ya. 400 ni nilai bekalan, itu sama dengan 30 kilowatt. Ni kita ambil kuasa masukan ya, kuasa masukan dia.
Kuasa masukan dia besarlah 30 kilowatt. Ya. Okey, masih lagi pada soalan 3, dia juga suruh kita kira kuasa yang terjana semasa pemberikan. Jadi ini adalah PG, iaitu E darab dengan IA, ya. Kuasa yang terjana. Jadi ia adalah sama dengan 418 tadi ni yang kita dapat daripada soalan nombor 4 tadi tu, Pak Roman tadi 418 E kita darabkan dengan arus yang terjadi semasa pemberikan itu 415. Iaitu 45 ya. 418 darab dengan 45 maka kita dapat negatif 18.81. Dan bagaimana kita nak kira semua kuasa, kehilangan kuasa ya semasa pemberikan regeneratif? Kita tahu bahawa P losses ya. P losses sama dengan PAI A kuasa 2 ya. PAI A kuasa 2 ni ini adalah salah satu bentuk kehilangan ya dalam RA, dan salah satu bentuk kehilangan lagi ialah VI kuasa 2 bagi RI kuasa 2, RI. Okey, tak ada kuasa 2, silap. Tambah dengan P rotational. P rotational saya rasa dia dah bagi dah soalan. Itu kalau kita kembali kepada soalan, ya, P, okey, rotational losses equals to 1 kilowatt. Ya, 1 kilowatt. 1 kilowatt dalam kes ni 1000 lah kan? 1 kilowatt tu maksudnya 1000 lah. Okey, ni 400 kuasa 2 bahagi dengan 130 dan seterusnya kita tambah dengan 0.4 darab dengan 45 kuasa 2. Jadi semua 45 kuasa 2 walaupun dia negatif, bila kuasa 2 kan hilang nilai negatif dia. Jadi semua ni hasil pertambahan lah. Ya. Semua ni hasil pertambahan bagi P losses kita. Maka kita dapati bahawa kuasa yang hilang semasa pemberikan penjanaan ialah 3040.77 watt. Ya. Okey, ada soalan? Ada? Okey, kita nak pergi pada soalan kita yang terakhir. Kita nak beritahu kat awak yang bahawa okey, kita ada 400 volt DC separately excited motor has a rated armature current of 75 ampere at a speed of 880. Dia sebenarnya nilai yang puan ambil ni, soalan 3 dan soalan 4 nilai yang hampir sama. Ya? Puan ambil 400 volt, puan ambil arus armature dia 75 ampere pada kelajuan 880, puan ambil serupa je, senang. Armature resistance ialah 0.4 ohm and assume that the load torque is gravitational and a dynamic braking technique employing a braking resistance of 2 ohm is used. Calculate the new steady state speed. Jadi kita nak kira kelajuan pada keadaan mantap ya, pada keadaan mantap. Jadi kita tengok di sini kelajuan dia ialah 880. Ni kelajuan awal dia lah. Ya. Kelajuan awal dia. Jadi apa yang patut kita kira daripada sini, macam biasa kita kena kira dulu nilai K-flux ataupun nilai pemalar kita. Sebab dalam kes soalan yang macam ni dia tak bagi nilai pemalar, dia tak bagi nilai constant dia. Jadi kita kena kira K-flux sebagai nilai permalar. K-flux equals to EA per omega. EA per omega. Tapi EA ni kita tak boleh dapat terus. Kita kena kira macam kat atas ni. Kebetulan dah kita kira ni kita dapat 370 kan. Barulah kita boleh bahagi dengan omega. Ya. Jadi EA bahagi dengan 2 pi N per 60 ni kita dapatlah 4.02. Ya. Dan seterusnya kita boleh tak kira dulu yang tu. IC. Maksud IC dia tulis. Ya, IC sama dengan negatif K flux omega C bahagi dengan RA tambah RB. Ya. RA pun kita dah tahu, RB pun kita dah tahu. Jadi masukkan sahaja nilai-nilai yang telah pun kita ketahui. Sebenarnya semua ni kita dah tahu dah nilai dia. Yang kita tak tahu ialah omega C. Jadi bawa semua nilai yang tak tahu tu ke kanan, ke kiri, kan? Yang kita
letak yang kita nak cari di sebelah kanan. Omega C sama juga. Bila kita kira maka kita dapati nilai dia ialah negatif 44.78 radian per second. Ini menunjukkan bahawa kelajuan dia sekarang ni semasa pembreakan ialah berada pada sukuan berada pada arah yang negatif. Kan? Bila kita nak brake, memanglah kadang-kadang dia motor kita tu nak brake tentulah dia melawan pada kelajuan. Ya? Itu kalau soalan objektif. Okey, habis dah soalan objektif. Subjektif. Ni apa? Pengiraan. Okey, saya nak upload satu lagi. Misalan lah. Ya. Misalan, okey, yang ni awak tak payah. Yang awak kena upload kat saya dalam SIDOS hanyalah soalan 1 sampai 4 sahaja ya. Tulis balik jawapan dia. Saya nak tengok. Tapi soalan teori ni just nak tunjuk kat awak bahawa bagaimana awak nak mendapat markah lah. Ya. Kadang-kadang kita walaupun kita jawab banyak ya sebab awak rajin mengopi kan. Kopi lah buat penat kopi je kan. Kadang-kadang tak dapat markah pun. Jadi kita kena tahu juga sebenarnya apa yang menyebabkan awak boleh dapat markah ya daripada soalan awak. Jadi sebenarnya siapa yang tidak hadir pada hari ini dalam kelas kita sebenarnya dia rugilah ya. Sebab pun bukan cerita kosong kan. Pun cerita benda-benda yang isi kepada awak Jadi contohnya katalah kita diberi soalan. Contohnya dikata di sini lukiskan schematic diagram bagi dan juga ciri-ciri daya kilas kelajuan ya, kelajuan daya kilas bagi kaedah kawalan motor, kaedah kawalan kelajuan bagi motor DC separately excited DC motor dengan kaedah menambahkan rintangan. Dia ada berapa kaedah kan? Kita ingat menambahkan rintangan, menambahkan mengubah nilai voltan kan? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Wah, saya lupa dah. Tak apalah. Okey, kita ambil sini. Katalah kita nak menambahkan rintangan di sini. Apa yang perlu awak lakukan ialah awak sketch. Ya. Tetapi sketch sahaja tidak memberikan markah penuh. Contohnya kalau awak tahu nak lakar ni kan. Lakar DC separately excited motor ni. Siapa tak tahu, mesti tahu kan. DC motor ni. Tapi awak tak label kan. Bila awak tak label, mungkin label markah lagi tinggi daripada sketch awak tu. Nampak tak? Ni contohnya figure 1 ni untuk schematic diagram lah. Kan? Okey, dia kata figure 2. Kenapa dia kata figure 2? Figure 2 ni adalah untuk ciri-ciri kelajuan dan daya kilas awak ni. Maksudnya, awak akan dapat 2 kali markah lah. Awak tak boleh buat satu rajah saja. Satu rajah saja. Sebab dia minta 2 rajah. Nampak tu? Schematic diagram pun dia minta. Speed torque karakteristik pun dia minta. Maksudnya ada 2 rajah di sini. Bila ada 2 rajah, dua-dua rajah kena dilukis dan dilabelkan baru dapat markah tu. Nampak tak? 2, 3, 2, 3. Lepas tu dia kata pula ni, and then discuss when the resistance is increased. Macam mana terjadi bila rintangan tu bertambah? Awak kena bincangkan pula. Ya, bila bincang tu di sini kita bagikan markah ke awak lah. Ya, bergantung kepada jawapan awak. Ya, kiranya jawapan awak menepati, kita akan bagi 2 markah. Ya, ini contoh je kan. Okey, seterusnya katalah awak diberi soalan soalan 1 dia terlupa nak cerita dah. Katalah dia nak awak sketch ya. Sketch lengkok daya kilas beban bagi sebuah motor induction ya, motor induction. Macam tadi juga. Ya. Bila awak nak sketch, awak kena label. Sebarang sketching tanpa label, markah awak hanya separuh saja. Sayang kan? Kalau awak tiba kata alah lukis je lah, bukan tak ada markah, ada markah. Tapi target awak nak dapat A ke, nak dapat B ke, nak setakat lulus kan? Mesti awak kurang-kurangnya awak nak score. Bila kita nak score, kita kena pastikan bahawa jawapan kita tu menepati kepada soalan.
Ya, kita tengok tu benda tu. Dia kata dah habaq lah sketching berapa markah, labeling berapa markah. Kemudian dia kata explain its operation. Bila dia kata explain its operation, nampak tak ada 4 lagi markah tertinggal tau ni? Jadi ini untuk explanation awak lah. Jadi awak boleh predict siap-siap. Predict tu maksudnya boleh ramal dah berapa jawapan, walaupun berapa jawapan yang dikehendaki. Walaupun sebenarnya awak bukannya pensyarah kan, tapi awak boleh agak dah berapa sebenarnya markah yang pensyarah nak bagi kat situ. Itu cara kita membaca soalan. Ya? Jangan menjawab membabi buta je, tahu tak? Kalau jawab 10 muka surat pun, tapi kalau tak kena dengan kehendak jawapan, tak dapat markah. Nah? Sebenarnya soalan atau penilaian alternatif dia lagi straight pada soalan biasa sebab skema pemarkahan dia. Sebab soalan alternatif ialah kita nak tengok awak ni sebab jawapan awak boleh cari kan, awak boleh meniru, awak boleh semua lah, WhatsApp lah, apalah. Tapi kita nak tahu pelajar ni dia dapat tak menjawab soalannya dengan tepat, ya. Tapi kalau tak tahu tu jawablah apa benda yang tahu pun supaya kita tidak tertinggal. Seterusnya kita nak tengok soalan 3, ya. Dia kata di sini, tu macam tu jugalah saja je, tunjukkan apa. Sketch an equivalent schematic diagram of induction motor and show developed torque formula. Jadi kita nak sketch. Okey, ni pun sama juga sketching. Kemudian dia suruh label kan. Sketch, walaupun dia suruh sketch saja, tak semestinya labeling tak ada markah. Nampak dah? Dia dah buat siap-siap dah. Part 3. Bergantung lah pada, kalau banyak label lah yang banyak markah kan. Kalau sketch tu yang banyak, sketch lah banyak markah. Kan? And show develop torque formula. Baru masa ni carilah torque formula tu macam mana kan. Develop torque formula tu. Katalah saya nak bagi soalan kat awak. Okey, saya nak bagi soalan macam tadi ya, lebih kurang je. Katalah saya nak bagi awak, saya nak awak dapatkan schematic diagram. Ni DC shunt motor, kata soalan bentuk macam tu. And speed torque characteristic curve tu juga saya nak. Ya, apabila beban bertambah. Ya, jadi di sini juga sama. Awak kena ada figure, ya. Awak buat figure, bila awak sketch figure awak sketch dan label. Sketch, label. Ya. Ada 2 lah tu kan. Satu schematic diagram, satu lagi speed torque characteristic curve. Maksud ada 2 raja. Okay, dua-dua tu kita kena lakar dan kita kena labelkan. Ya. Lepas tu baru awak cerita. Sebab di sini dia kata dia kata explain, the explanation. Dia suruh awak illustrate. To illustrate this situation, maksudnya explain lah. Explain the operation. Jadi semasa awak nak cerita tu, tentu cerita awak adalah berdasarkan kepada lakaran awak tadi lah. Raja awak tadi, raja 1 dan raja 2 ni. Maksudnya figure 1 dengan figure 3, figure 2 ni, dia berkaitan dengan poin-poin yang nak awak hasilkan pada yang awak nak dapatkan pada jawab pada apa? Dia tak bolehlah benda yang tak ada kaitan kan. Contohnya awak tiba-tiba tang lakaran tu lukis gambar gambar motor shunt kan. Tiba-tiba pergi cerita motor apa benda apa ni, induction motor, tak kenal lah kan. Kalau cerita gambar motor shunt motor, tentulah awak juga kena ceritakan poin-poin awak tentang kelajuan bagi shunt motor lah. Yang poin-poin awak yang untuk dapat 6 markah ni. Ya, itu yang puan maksudkan. Okey, selesai dah. Ada soalan setakat ni? Ada tak? Tak ada nak? Tak ada, cukuplah setakat ni dulu kan? Habis dah kelas kita. Okey, boleh, good luck everybody. Dan pastikan, okey, bila awak jawab soalan, di bawah sekali, bawah pada soalan tu, dia ada satu borang ya. Aku janji. Borang tersebut menunjukkan yang awak tidak meniru lah apa tu, awak kena sign siap-siap lah. Nah?
Di belakang tu kita post siap-siap. Jadi hak tu pun awak kena ambil, kena screenshot juga nanti ni. Lo ni belajar lah screenshot dengan cantiknya. Nah, pakailah eye scammer ke kan. Eye scammer ke, cam scammer ke. Jangan duk buat colour hitam tu pun tak mau tengok dah. Final ni tak mau tengok dah colour-colour hitam tu. Boleh? Okey ya. Cukup setakat ni dulu. Habis dah kelas kita pada hari ini. Jadi Puan ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah yang sudi hadir. Sebenarnya kehadiran Puan ni nak membantu. Kan? Tapi disebabkan ramai tak mai, jadi ada beberapa orang je berapa kerat ni. Tak apalah kerat-kerat tu pun bikin mereka lah. Kan? Tapi yang hantar pun Puan suruh juga mereka hantar. Boleh? Nanti Puan akan cakap lah WhatsApp lah yang selebihnya. Boleh? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Puan. Ya, sama. Ada orang buat 9 orang lah. Masya Allah. Ni recorded Puan ni pun nak, ni macam mana? Kalau Puan dismiss saja dia ada lah kan? Ada kot no.